Cepat serahkan wang. Mau serahkan wang atau nyawa yang melayang? Alamak. Maaf ya kawan-kawan. Jangan lari, jangan takut. Saya main-main aja. Macam mana? Ada gaya tak saya jadi lanun? Tak kena kan? Biasalah. Orang baik macam saya mana boleh jadi lanun? Saya ni masuk bakul angkat sendiri pula kan? Jangan-jangan ada kawan-kawan bercita-cita nak jadi lanun. Tak baik tu. Memang baik kita berani. Tapi berani untuk menegakkan atau mempertahankan kebenaran. Bukan untuk melakukan apa-apa kesalahan. Oh ya, bercakap tentang berani kerana benar, saya ada satu cerita yang boleh dikongsi dengan kawan-kawan. Mari kita tonton kisah ini bersama-sama. Inilah Ahmeng. Dia pelajar tahun 6. Dia adalah seorang pelajar yang bermasalah. Dia suka menghabiskan masanya di pusat permainan komputer. Kawan-kawan tahu apa dia pusat permainan komputer ini? Pusat permainan komputer adalah tempat yang mengenakan bayaran untuk pelbagai jenis permainan yang menggunakan teknologi komputer. Seronok? Memang menyeronokkan. Tetapi ia juga mempunyai kesan yang tidak baik pada penggunanya. Lihatlah Ahmeng ni. Oh Jaya, kau nak masuk kau? Nak main sini pula duit? Kau duit? Ada. Aku bawa duit yang aku keluarkan. Takut. Ini dia. Itu duit saya. Kenapa ambil? Kalau engkau beritahu kepada siapa, aku akan tumbuk engkau hingga berdarah. Faham? Tapi... Kesian si Jaya. Tentu Amir sedang membulinya. Kalau aku tolong, tentu aku akan lambangkan kelas tambahan. Silap-silap, aku akan ditumbuknya pula. Tapi, takkan aku nak biarkan saja si Amir itu. Amir! Apa yang kau buat? Kau beri duit Jaya? Kenapa kau sibuk? Kalau kau berani sangat, lawanlah aku. Lawan. Aku bukan nak ajar kau berlawan. Aku cuma nak nasihatkan kau aja. Aku tak biasa terima nasihat. Kalau kau sibuk hal aku, ini apa adanya. Kau okey? Ingat, kalau orang berdua mengadu kepada siapa, nahas. Tak. Kami berdua tidak akan beritahu sesiapa. Kau ambillah duit itu. Ya, apa-apa kan tengok lagi.
Jaya? Apa yang berlaku ni? Apa bergaduh ke? Ayah, tak, kami terjatuh. Sebenarnya... Sebenarnya kami selesai di sini dan terantuk, ayah. Apa kamu berdua buat di sini? Bukan kamu sepatutnya berada di kelas tambahan? Apakah yang mungkin berlaku kepada Jaya dan Eng Hock? Nampaknya Jaya tidak berkata benar. Dia telah menipu untuk menutup kesalahannya. Patutkah tindakan Jaya itu, kawan-kawan? Hari ini kamu berdua tak perlu ke kelas tambahan. Selepas kita minum, Pakcik hantar balik Eng Hock. Terima kasih, Pakcik. Jadi betul lah kamu berdua tak bergaduh di pusat permainan komputer tu? Tak, ayah. Kebetulan saja kami bertembung di depan pusat permainan komputer itu. Kami sebenarnya dalam perjalanan ke kelas tambahan. Kami tergesa-gesa sebab dah terlewat. Baguslah. Pusat permainan komputer seperti itu tak sesuai untuk budak-budak seperti kamu. Banyak perkara yang tak baik boleh berlaku di situ. Ayah harap kamu tak akan bermain di sana. Halo? Ya? Jangan beritahu ayah saya tu. Tapi kenapa? Kita mesti bercakap benar. Awak tidak perlu takut, Jaya, sebab kita tidak bersalah. Tak boleh. Saya takut ayah saya marah kerana saya memang mau bunting kelas tambahan. Saya teringin bermain di pusat permainan komputer itu. Jaya, awak tak boleh menutup satu kesalahan dengan kesalahan yang lain pula. Maksud saya, awak tak boleh tambah kesalahan kamu dengan yang menipu. Bagi kita berterus terang, Jaya. Saya yakin ayah awak akan memaafkan awak. Biar saya yang ceritakan semuanya. Pakcik, kami nak berterus terang. Sebenarnya saya bukan terjatuh tadi. Saya ditumbuk oleh seorang budak nakal yang merampas duit Jaya. Apa? Duit Jaya? Maksud awak duit yang Jaya keluarkan dari tabungnya? Mana ayah tahu saya keluarkan dari duit tabung? Jadi betul lah keluarkan duit dari tabung Jaya. Tapi untuk apa? Begitulah ceritanya, ayah. Saya minta maaf. Oh, begitu. Sebenarnya, ibu awak nampak awak keluarkan duit dari tabung. Dia syak sesuatu. Dia minta ayah perhatikan awak. Sebab itu, ayah balik awal dari tempat kerja. Minta maaf, ayah. Dan kau pula Eng Hock, Pakcik puji sikap kau yang berani bercakap benar dan berani bantu kawan. Sifat itu sebenarnya amat baik dan tidak akan merugikan sesiapa. Tapi Pakcik, bagaimana dengan Aming yang merampas duit Jaya itu? Betul lah, kita tak boleh biarkan Aming bermaharajalela. Sampai bila kita nak jadi macam kerbau dicucuk hidung? Aming tu memang nakal. Tapi tak ada sesiapa yang berani mengadu kejahatannya kepada ibu bapa dia atau pada cikgu sekolah. Perkara ni tak boleh dibiarkan. Kita mesti berani menegur dia. Kalau kita tidak berhenti dari sekarang, nanti ramai pula akan jadi mangsanya. Apa yang sepatutnya kita buat, ayah? Pakcik ada cadangan. Rasa dia masih ada di dalam. Itu dia. Geramnya saya. Ya, ini dia wang. Kau pergi sekarang juga.
Mana duit awak nak bagi saya? Tak boleh, ini duit saya. Mari, tepi. Saya tak peduli. Kalau kau tak bagi, saya akan menembak awak. Oh, awak curi duit anak saya ya? Sekarang ikut saya ke balai polis. Jangan-jangan, saya tak mahu ke balai polis. Tolonglah lepaskan saya. Saya kena beritahu awak. Jangan, nanti dia sedih. Saya tak mahu dia susah hati. Aming, kalau awak tak mahu ibu awak sedih, kenapa awak mencuri dan membuang masa di pusat permainan komputer ini? Ayah dan ibu saya selalu bergaduh. Saya tak suka duduk di rumah dan lihat mereka bergaduh. Ayah saya selalu pukul ibu saya. Saya tak sampai hati melihatnya. Tak sepatutnya bapa awak bersikap begitu. Ibu apa pun ada masanya melakukan kesalahan. Tapi cara awak ni tak akan selesaikan masalah, Aming. Awak ni akan menambah kesian ibu awak. Awak tak suka perbuatan bapa awak. Tapi apa yang awak lakukan seolah-olah mencontohi dia. Saya pasti kalau ibu awak tahu, dia akan bertambah menderita, Aming. Apa sepatutnya saya buat, pakcik? Awak sepatutnya membantu ibu awak. Awak mesti berani cuba mendapatkan bantuan untuk selesaikan masalah awak ni. Awak boleh ceritakan masalah awak ni kepada guru konseling di sekolah awak ataupun kepada sesiapa yang awak percaya. Tapi saya takut ibu dan ayah saya marah. Awak perlu berani kerana tindakan awak itu tidak salah, Aming. Saya baru belajar dari Eng Hock. Kita perlu berani kerana benar. Ya, kalau awak berani melakukan kesalahan, konten kelas tambahan, menghabiskan masa di pusat permainan komputer dan mencuri wang Jaya, kenapa awak tidak berani melakukan sesuatu yang baik untuk kedua ibu bapa awak? Aming, betul kata Jaya dan Engok. Awak jangan bimbang, Aming. Pakcik akan bantu awak. Baiklah. Pakcik dah beritahu ibu awak yang awak ada di sini dan akan balik sebentar lagi. Pakcik akan hantar pulang. Terima kasih, pakcik. Saya bersalah pada awak, Jaya. Maafkan saya sebab merampas duit awak. Saya berjanji akan menggantikan semula duit awak yang telah saya ambil apabila saya ada duit nanti. Tak mengapalah, Aming. Saya bersalah juga kerana ponteng kelas tambahan dan pergi ke pusat permainan komputer tanpa kebenaran ibu bapa saya. Inilah balasannya. Saya juga minta maaf kepada Eng Hock sebab saya telah menembak awak. Saya maafkan awak, Aming. Pakcik harap kamu semua belajar dari kesilapan ini. Ada masanya kita tersilap, tapi kita perlu berani mengakui kesilapan yang kita telah buat dan berusaha memperbaikinya. Mak dah baliklah. Tentu dia akan marah saya sebab ponteng kelas tambahan. Saya bersembunyilah. Jaya, awak mesti berani mengakui kesilapan. Macam mana kawan-kawan? Banyakkah pengajaran yang kita boleh dapat dalam cerita tadi? Kalau kawan-kawan ikuti cerita tadi daripada awal hingga akhir, tentu banyak pengajaran yang kawan-kawan boleh dapat. Saya dapat catat banyak juga pengajaran. Apa kata kalau kita bandingkan pengajaran kawan-kawan dapat dengan apa yang saya telah catatkan? Kalau sama, maknanya kawan-kawan pandailah. Macam saya. Pengajaran-pengajarannya. Pertama, berani mempertahankan diri dan memberitahu perkara yang benar adalah sifat yang baik. Kedua,
Bercakap benar akan membawa banyak kebaikan dan boleh mengelakkan banyak masalah. Ketiga, orang yang sentiasa berani dalam menegakkan kebenaran akan beroleh keyakinan diri. Keempat, berani membuat perkara yang salah perlu diganti dengan berani membuat perkara yang baik. Kelima, kesilapan perlu berani diakui dan diperbetulkan. Keenam, orang yang berbuat baik kepada orang lain juga akan mendapat kebaikan untuk dirinya sendiri. Ketujuh, orang yang berani akan sentiasa merasa dirinya kuat, manakala orang yang takut akan sentiasa merasa dirinya lemah. Kelapan, berkawan dengan orang yang sentiasa berkata benar akan mempengaruhi kita ke arah yang baik. Macam mana? Kawan-kawan dapat lebih daripada saya? Tentu tidak kan? Jadi, siapa lagi pandai? Sekarang, cuba kawan-kawan jawab soalan ini. Kawan-kawan, Jaya telah memecahkan tabung untuk ke pusat permainan komputer. Tindakan ini adalah salah. Mengapa? Kerana duit tabung disimpan untuk sesuatu yang berfaedah. Seandainya kita teringin untuk menggunakan duit tabung, mintalah pandangan ibu bapa terlebih dahulu. Kerana takut dimarahi, Jaya telah menipu pula kawan-kawan. Apakah ini akan menyelesaikan masalah? Tidak sama sekali. Sepatutnya, Jaya mengakui kesilapannya dan berterus terang dengan ayahnya. Walaupun mungkin Jaya akan dimarahi, tetapi masalah akan diselesaikan dengan cepat. Amir sepatutnya meluahkan masalahnya kepada orang dewasa yang dipercayainya. Menceritakan masalah kita kepada orang yang dipercayai bukan perkara salah. Ia akan dapat membantu kita mencari penyelesaian dan melegakan perasaan sedih atau marah yang kita hadapi. Kawan-kawan, nampaknya saya dah nak tutup buku buat kali ni. Kawan-kawan dapat tak jawab soalan-soalan yang dikemukakan tadi? Senang kan? Kalau tak dapat jawab, berbincanglah dengan guru. Sebelum berpisah, seandainya kita melakukan kesalahan, jangan tak agak-agak untuk mengakui kesilapan tersebut dan berusaha cepat mungkin untuk memperbetulkannya. Pada lain masa, fikirkan pula bagaimana kita boleh mengelakkan diri daripada melakukan kesilapan yang sama. Apa lagi minggu depan? Mengenai tajuk berani kerana benar ni, memang inilah tajuk utama setiap kali saya berucap di perhimpunan dan setiap saat saya tekankan kepada murid. Memang tajuk ini. Sebab saya rasa kalau tajuk berani kerana benar ni dapat diselesaikan dan murid semua memahami,
maknanya masalah besar sekolah ini akan berakhir.